Hello? Ya, ya, ya. Terputus abang? Oh, ya ke? Assalamualaikum. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang korang nampak, hari ni aku berkeseorangan lagi kan. Hari ni tanpa Hafiz dan juga Azmi, disebabkan masing-masing ada hal yang sendirilah. Dan doakan juga kesihatan kami satu kru Santai Chill baik-baik sajalah. Okay, seperti biasa kita akan bersama dengan caller yang akan berkongsi kisah pengalaman seram pada hari ini. Jadi sebelum tu perlu diingatkan lagi, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang nak support lebih, bolehlah buat sumbangan super sticker dan juga super chat. Tak lupa juga kepada korang yang berminat untuk menjadi sebahagian pada kami, hanya perlu tekan butang join dan pengerasnya hanya RM5 sahaja. Okey, hari ni mesti korang tertanya-tanya, tapi rasanya mesti korang dah tengok kat tajuk lah kan, siapa pencerita hari ni. So seperti yang korang nampak tajuk di bawah, kita bersama dengan Abang Adat. Okey Abang Adat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuk, jana sihat? Alhamdulillah sihat bang. Abang sihat bang? Alhamdulillah. Abang Adat di samping sentiasa beri cerita di Santai Chill, dia juga sentiasa hadir di setiap premier Santai Chill sendiri geng. Thank you so much Abang Adat sebab sentiasa support Santai Chill. Okay Abang Adat, sebelum kita mulakan cerita, kita nak berikan sedikit fakta sikit. Apa yang kami lalui kan di sepanjang Santai Chill ni, kami buat kisah seram. Jadi antara mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang berlaku di sebalik tabir. Kepada korang yang mungkin ada buat permintaan untuk adakan lagi kisah, contohlah caller ni nak part ni lagi kan. Jadi perlu saya bagi tahu, kadang-kadang bila kita buat cerita seram ni, bukan sahaja kami yang dengar ataupun edit, sunting apa semua yang mungkin diganggu, tapi juga si pencerita juga diganggu. Sebab tu kalau tengok bukan kami tak request pada caller untuk adakan permintaan yang baru, part baru, tapi adalah disebabkan sesetengah caller kita bang diganggu. Mungkinlah disebabkan saka yang ada ataupun gangguan yang dihantar kepada mereka. Jadi pula mungkin bila mereka bercerita, benda tu ada dengar. Jadi bang, sebagai abang yang juga seorang pencerita seram, ada tak pengalaman macam ni bang? Biasanya pengalaman tu selepas kita rekod dan kemudian kita dengar live tu, ada suara-suara yang tak ada waktu kita rekod tu, tapi kemudian muncul suara tu. Okey. Macam suara bisik-bisik tu kan. Ramai yang komen kata, tiap kali abang baca komen tu, mesti ada yang komen kata dengar suara bisik kan. So itu mungkin lah suara-suara dari luar rumah yang cuba nak dengar, cuba nak menyampuk kan.
Ya betul. Saya pun sendiri hari tu bahagian yang kita sebelum ni lah video sangat jelas. Dan kami pun sebenarnya terkejut yang tu sebenarnya bukan suara anak kepada caller kita. Jadi kepada korang yang mungkin nak tengok footage tu, boleh tengok balik lah previous video kami ni. Banyak sangat yang ada banyak suara-suara yang kita pun tak tahu datang dari mana. Jadi kami ni pun husnuzon je lah, mungkin adalah suara daripada ahli keluarga caller sendiri ataupun sekeliling kami ataupun teknikal. Okey Abang Adat, jadi kita dah habiskan fakta itu. Fakta mungkin orang ramai nak tahu. Jadi kali ni kita nak dengarkan pula cerita Abang Adat. Okey bang, kami dah tak sabar nak dengar cerita abang yang pertama. Okey, cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 84 atau saya ingat abang atau 84. Berlaku kepada mak abang. Okey, 84 lama bang Abang umur 10 tahun masa tu. Okey. Okey, ceritanya begini. Abang ni tinggal dekat kampung. Mana kampung abang ni, rumah dia kebanyakannya atas tebing. Di bawah tebing tu ada sawah orang-orang kampung lah. Sawah tanah orang-orang kampung. Jadi orang kata laluan mendaki merupakan antara menjadi laluan favourite lah malu-malu. Okey. Jadi banyak juga kejadian yang berlaku sebenarnya daripada abang kecil sampai sekarang. Dah lagi kami ni bila dah membesar dekat sini, kita dah tak rasa apa-apa dah. Kalau orang yang bobo datang tu mungkin dia terkejut, dia tak dapat tidur. Tapi kami ni dah kadang siang-siang hari baru tidur kenimpin. Jadi ceritanya macam ni. Pada satu malam, mak abang ni dia macam biasalah kalau lepas maghrib dia akan suruh anak-anak dia buat kerja sekolah dekat dan dia ditutup tu di tengah tu ruang tengah tu supaya kami tak dapat tengok bawah. Sebab bawah tu TV pasang. Mak ngayah nak tengok TV. Jadi mak abang dia tutup pintu. Jadi kami ni belajarlah sampailah pukul 11 malam. Dan kemudian bila selesai pukul 11.30 tu baru kami tidur. Dan ketika tu ayah cikgu ni dia masih lagi menonton TV. Mak abang dia mengantuk. Dia pergi tidur dulu. Dan dia tidur tu dia tutup lah lampu bilik dia kan. And then dia terjaga dalam lebih kurang dalam setengah. Dia terjaga sebab kaki dia tu macam diusik. Kaki dia tu dipegang, kulali dia tu dipegang. Jadi dia ingatkan ayah abang nak masuk tidur sebab gelap, teraba-raba kan. Nak cari posisi tidur lah kan, teraba-raba. Jadi mak abang ingat tu ayah abang. Jadi mak abang pun pegang tangan yang dia anggap macam tangan ayah abang tu. Bila dia pegang, dia dapat tangan tu lebat. Berbulu tebal? Berbulu lebat, sangat lebat. Oh, lebat. Okey. Bulu yang sangat panjang. Tangannya berbulu dan sangat panjang dan tebal. Jadi mak abang terkejut. Okey, jadi bila mak abang dapati tangan tu bukan figure suami dia, ya, jadi mak abang terkejut lah. Kan reaksi pertama dia ialah dia sentap kaki dia daripada pegangan benda tu. Makhluk yang berbulu tu. Dalam keadaan tu dia masih dengar lagi nafas turun naik daripada makhluk. Dan abang rasa daripada dalam sama-sama gelap tu mak abang nampak makhluk tu berdiri dan sangat besar. Berdiri tinggi. Jadi mak abang nekat keluar daripada bilik tu, berlari pergi ke ruang tamu untuk mendapatkan ayah abang.
Jadi bila mak abang sampai dekat ruang tamu tu, dia tengok bapa abang dah berdengkur dah. Dah berdengkur tidur. Kan, jadi mak abang pun dia kejutkan ayah abang. Dan dia mengadu lah. Dia mengadu ke ayah abang. Dia kata dia sangkakan ayah abang yang pegang pergelangan kaki dia, tapi rupanya bukan. Jadi ayah abang pergi air semayang, di azan dekat situ, dan niat supaya Allah Ta'ala usir makhluk tu daripada bilik. Sebagai langkah keselamatan, malam tu dia orang tak tidur kat bilik tu. Dia orang tidur dekat ruang tamu. Ambil lah bantal, ambil lah toto, kan, selimut kat situ. Hari tu dah macam orang bercamping kat lah. Kan, mak abang dengan ayah abang tu. Kami anak-anak ni tak tahu dah masuk alam mimpi dah. Kan, mimpi budak-budak, kejap jadi Arnab, kejap jadi apa. Mimpi budak-budak kan. Jadi benda tu keesokannya kecoh lah mak abang cerita kan. Dalam tempoh seminggu tu ayah abang ni selalu dah berzikir, baca Quran. Mungkin itu salah peringatan daripada Allah Ta'ala kan. Mungkin kita lalai sikit kan. Masuk rumah tu mungkin sebab ayah abang ni dia suka pergi kedai malam-malam beli rokok. And then balik tak tahu siapa yang mengikut kan. Mungkin daripada situ benda tu mengikut kan. Betul. Jadi mungkin itu peringatan lah daripada Allah Ta'ala supaya nak masuk rumah ikutlah adab-adab seperti mana yang Rasulullah ajar kan. Masuk rumah bacalah apa yang patut kan. Baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi selepas jadi kejadian tu, mak abang dengan ayah abang tidur dekat bilik tu seperti biasalah keesokan harinya tu. Okey. Dia orang tidur macam biasalah. Lepas tu tak ada lagi dah, tak ada gangguan dah. Oh, lepas tu tak ada gangguan Cuma sepupu abang ni ada sepupu yang rapat tau. Yang tinggal dengan kita orang. Okey. Dia orang kadang-kadang kalau tidur petang pun kena impit. Tidur tengah hari pun kena impit. Kena tindih lah maksudnya kena tindih. So sepupu abang tu pun dia kata makhluk berbulu lebat besar. Dan dia nampak kami ni dalam keadaan tengah main batu seremban lah, tapi dia tak boleh nak bercakap, dia tak boleh nak tak boleh nak respon. Faham? Okey. Tak adalah panggil pengamal perubatan yang yalah dulu mungkin tak ada pusat untuk ruqyah kan. Waktu tu arwah datuk abang ni dia tinggal sebelah rumah tu. Jadi memandai dengan arwah datuk abang tu je lah, sebab dia pun mengamalkan zikir-zikir tarekat kan. Jadi datuk abang masuklah rumah tu, tengok kan, baca-baca kan, dan dah makin berkurang lah. Okey. Jadi kat sini geng, kat mana pun korang duduk, bila yalah kita kadang mungkin bukan waktu remaja je, mungkin nanti dah tua pun yalah, kalau nak keluar malam, nak balik malam tu kenalah ada sedikit kata apa, bacalah kan apa yang patut. Nak masuk yang penting bagi salam, langkah kaki kanan. Betul bang Adat Ya. Okey Abang Adat, kita nak dengarkan kisah pengalaman yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni berlaku pada kawan abang. Kawan abang ni dia share cerita ni dengan abang. Masalah dia sering dihimpit. Okey, sering dihimpit. Dia ni cek seorang pangkat abang-abang lah daripada abang. Okey. Kan, dia lagi senior lah. Dan satu hari tu kita orang ni ada bengkel muzik. Jadi waktu tu kita orang malam-malam dia dah free tu, kita menyembang lah. Dia menyembang tu masuk lah cerita mistik ni. Okey. Kan, so dia cerita pengalaman dia waktu dia remaja kata. Waktu dia remaja dia selalu tindih.
Tapi pengalaman dia ni ada sedikit berlainan daripada orang lain. Berlainannya macam mana? Dia take revenge dekat makhluk tu. Oh, dia balas dendam kat makhluk tu? Yes. Okay. Sebab dah terlalu kerap dia kena. Dia orang bila mula-mula takut. Dan bila dah berulang-ulang, rasa takut tu dah hilang sehingga jadi rasa marah. Kan? Dia kata dia dah banyak kali sangat dia kena sendiri. Kan? Dah berkali-kali dia kena. Jadi satu hari tu dia bernekat, dia buat solat hajat. Dia buat solat hajat, dia niat supaya Allah Ta'ala datangkan makhluk tu, dia nak berdepan betul makhluk, sebab dia dah hilang sabar dia. Oh, okey. Jadi malam tu dia siap-siap lah. Ya, siap-siap, dia malam baca Quran, berzikir. Dan dia tidur dekat atas sejadah. Okey. Tidur atas sejadah. Dan masa dia nak tidur tu, dia berniat, ya Allah, aku dah tak boleh bersabar lagi dengan apa yang mengganggu aku ni. Aku mohon kau hadirkan dia supaya aku dapat buat satu perhitungan yang mana selepas perhitungan ni dia tidak lagi mengganggu aku. Oh, okey. Okay, dia tidur. Ditakdirkan oleh Allah, dia tu datang. Datang impit ke dalam tidur. Dia tersedar. Dia tersedar, dia rasa badan dia kaku, kepala dia tak boleh pusing, tangan dia tak boleh bergerak. Tapi dia ni boleh dikatakan dia dah bersedia. Dari segi dalaman dia dah bersedia. Dia kata ini memang akan berlaku. Dia kata memang akan berlaku. Jadi dia kuatkan semangat dia. Dia ingat Allah. Dia niat, ya Allah berikanlah kekuatan, ya Allah berikanlah kekuatan. Dan dia minta, ya Allah kau tunjukkanlah tangan dia. Kau tunjukkanlah tangan dia. So ditakdirkan Allah, nampak tangan makhluk. Nampak tangan makhluk. Tahu apa dia buat? Buat apa? Dia minta, ya Allah kau berikanlah kekuatan pada tangan aku. Dia minta Allah Ta'ala beri kekuatan pada tangan dia. Badan dia lain tu semua dah kaku, tapi tangan dia dapat bergerak. Okey. Dia, tangan dia tu bergerak menghampiri tangan makhluk tu. Dan dia pegang. Kemudian dia baca Allahu Akbar, dia pulas tangan makhluk. Oh, dia pulas. Okey. Dia pulas tangan makhluk tu. Makhluk tu menjerit. Kemudian makhluk tu bertukar jadi asap. Semenjak daripada hari itu, dia tidak lagi mengalami gangguan sipit. Ini cerita yang dia share dengan abang. Okey. Selalunya lah kan orang minta terus Allah supaya terus hindarkan ataupun terus tak diganggu, tapi yang kawan abang Adat ni nak terus apa orang kata nak berdepan. Dia nak berdepan. Okey, satu sangat lain lah kan. Ini pertama kali saya dengar yang kes macam ni. Okey. Dan yelah, mungkin selalu orang luar sana dia kaitkan tindih ni dengan sleep paralysis, mana benda ni sebenarnya bukan gangguan, tapi yalah tak mustahil juga macam kes kawan abang Adat. Dan saya juga percaya kawan-kawan kita yang lain yang pernah alami tindih ni pun yakin yang benda ni kadang-kadang bukan semata badan lemah, tapi gangguan-gangguan macam ni lah. Ya. Sebab orang putih yang buat teori sleep paralysis ni, dari segi budaya dia kurang mempercayai perkara-perkara gaib. Betul. So dia akan buat alasan-alasan saintifik yang mengatakan bahawa ini adalah satu fenomena kelumpuhan waktu tidur. Betul. So manusia ni bila dia tak percaya benda gaib, tak percaya Tuhan, dia akan bagilah teori dan andaian dia supaya ianya logik pada golongan yang macam mereka juga. Ya, betul. Sedangkan orang Asia, lebih lagi orang Asia Tenggara ni yang kebanyakannya beragama Islam, dah diajar tentang
dunia manusia, dunia makhluk gaib, dunia jin. Kita dah ada maklumat tentang gangguan waktu tidur ni. Betul. Okey. Kebanyakan yang berlaku itulah. Betul. Okey Abang Haddad. Terima kasih untuk cerita yang kedua, lain macam geng. Lepas ni korang janganlah pula kan, kalau tak kuat tu kau minta nak bersemuka pula. Jangan. Sebab apa? Ini bagi abang kes terpencil. Betul. Sebabnya individu yang mengalami perkara ni dia dah fed up. Dia dah fed up sampai dia punya ketakutan tu bertukar menjadi dendam. Okey geng. Ni lain punya kes kalau korang ni lain punya kes. Kalau korang geram sekali pun aku tak galakkan lah kan. Kau nak semuka ni. Bukan sembarang orang. Dan orang abang ni pun, abang cikgu yang cerita dengan abang ni pun memang orang kata memang jenis yang selalu mengaji, solat. Memang orangnya warak lah. Okey bang, kita nak dengarkan pula cerita yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni dia sedikit panjang lah. Ingat tak masa yang episod 5 tu abang ada bagi 2 cerita untuk dipilih kan? Okey, tapi Syuk pilih cerita yang kedua kan? Tajuk yang kedua. Ingat. Sekarang abang ceritakan tajuk yang pertama. Okey. Yang mana kawan abang punya mak hilang. Okey. Hilang di tempat yang hutan yang sama juga, tapi kes dia berlainan. Okey. Jadi kejadian ni berlaku pada tahun 92 ataupun tahun 93 lah. Sebab memang waktu tu zaman abang kerja kilang. Abang belum jadi cikgu, abang kerja kilang. So kejadian ni berlaku waktu abang tengah kerja. Cerita dia, kawan abang dia ada, dia punya mak dia ni jenis lurus alam. Lurus alam ni orang kata apa pun dia percaya. Okey. Kan ada jenis orang macam tu kan? Ada. Jadi kebetulan satu hari kawan abang ni dia kena saman. Okey. Kena saman polis. Jadi bila dia punya surat saman tu dah melepasi tarikh akhir bayar, so surat Sabina panggil ke mahkamah akan menyusul untuk bicara. Mungkin prosedur pada waktu tu macam tu. Kalau sekarang ni dia bagi surat tu sekali berserta dengan tarikh kan. Berserta dengan tarikh di mahkamah. Kalau tak nak di mahkamah terus bayar aja kan. Waktu tu dia punya prosedur dia ada surat Sabina. Surat panggil. Sabina panggil untuk menghadiri pembicaraan trafik. Okey. Jadi yang hantar surat tu polis. Jadi kawan abang ni, kebetulan kawan abang ni kerja. Jadi mak dia yang terima surat tu. Okey. Dengan keadaan diri dia yang pengetahuan am dia tak seberapa. Kalau orang dulu sekolah tak habis kan. Jadi dia pergi bertanya orang, ni pasal apa ni, orang hantar polis datang rumah ni bagi surat ni. Dia ingat benda besar. Faham. Kebetulan dia bertanya tu pada orang yang salah. Oh, dia tanya siapa tu? Tanya kepada seorang pakcik, yang pakcik tu kerja kastam dan pakcik tu bergurau. Ni kalau anak kau tak jawab ni, anak kau kena tangkap ni, dia kata. Dia sebenarnya niat bergurau, tapi bila seorang yang lurus macam tu mendengar pernyataan yang macam tu, hati dia jadi risau lah. Risau, murung. Dan kebetulan hari itu dia tak sihat. Kan? Jadi bila orang badan tak sihat ni, imun tak kuat, kemudian diserang panik dan murung, macam biasalah yang lain akan ambil. Dalam tempoh sejam 2 jam dia murung macam tu, dia dirasuk. Okey. Dirasuk, dia terbangun. Dia tadi masa dia menung tu dia duduk. Dia bangun, berjalan di tengah halaman rumah dan menuju ke hutan yang tempat sepupu abang hilang tu. Aduh. Dia berjalan. Kemudian
orang kampung ni biasa rumah dekat-dekat kan, rumah adik-beradik dekat-dekat. Jadi kebetulan pakcik kawan abang ni, dia nampak kakak dia ni nak pergi menghala ke hutan tu. Dia pun tegur lah kan, kak kau nak pergi mana dia kan. Kemudian mak kawan abang tu dia pusing. Dia pusing tu bukan pusing kepala, dengan badan-badan sekali pusing. Okay. Menampakkan macam bukan karakter dia. Yelah tu. Dan dia merenung tajam pada pakcik kawan abang. Jadi bila pakcik kawan abang dia tengok keadaan kakak dia macam tu, ada benda masuk ni dekat badan kakak aku ni kan. Jadi dia tak berani nak bertindak pada waktu tu. Jadi dia biarkan kakak dia tu berjalan. Yang menambah kehairanannya, antara sempadan tanah dia orang ni dengan laluan nak menghala ke hutan tu, ada pagar. Ada pagar. Bayangkanlah Syuk, ni pakcik dia cerita ni. Kakak dia tu, mak kawan abang, tembus daripada pagar tu. Okay. Jadi terduduklah kawan abang ni punya pakcik kan. Ya Allah, dia kata kan, betul lah memang kakak aku ni kena dah dimasuki oleh sesuatu. Dia pun panik lah. Dia pergi ke kilang. Zaman tu tak ada telefon lagi, Syuk, tahun 92 93 ni. Betul. Tak ada telefon kan. So dia pergi bawa motor, dia pergi ke kilang, dia bagi tahu kawan abang ni, mak kau hilang. Kau hilang masuk dekat hutan yang abang hilang tu. Dia panggil hutan Nek Ipoh, dia panggil. Kata, so jaga pun pergilah panggil kawan abang tu. Jadi kawan abang ni minta excuse daripada supervisor dia, minta balik sebab ada hal kecemasan. So dia kata, apa nak buat ni? Kita kan nak buat macam mana ni? Jadi pakcik dia kata, kita pergilah jumpa orang-orang yang boleh scan lah, dia kata. Zaman tu dia orang panggil, siapa lagi dia orang jumpa, pawak pun kan. Betul. So dia orang pergi, tak silap cikgu, dia orang pergi ke Mantin. Ke Mantin minta buat scan lah di mana maknya tu sedang berada. Jadi dia pergilah rumah satu orang dukun ni, perawat lah, istilah dukun mungkin tak sesuai kan. So, perawat ni, dan perawat tu dia baca zikir dan dia munajat lah, dan dia zikir tu dia dapat petunjuk. Dia dapat petunjuk, dia kata insyaAllah boleh jumpa. Boleh bawa balik, tapi syarat dia tak boleh datang waktu siang. Takkan jumpa. Okay. Jadi menurut perawat tu, dia kata yang kena pergi, kita sebaik-baiknya si anak, tapi bawa lah beberapa orang untuk mengiring, sebab ni nak masuk hutan waktu malam. Kan? Dan waktunya tak atas pukul 12. Untuk pengetahuan Syuk, orang-orang yang berzikir waktu sepupu hilang, orang tu tahun 80-an punya orang tau. Jadi pada tahun 90-an ni, orang-orang tu kebanyakannya dah meninggal. Okay. Jadi tak dapat akses nak minta pertolongan daripada kelompok-kelompok tu. Sebab ada yang dah uzur, dah meninggal. Jadi nak tak nak, mak kan, anak ni macam mana takut pun kena juga cari sebab ni mak dia. So dia kumpulkanlah beberapa orang taiko-taiko kampung yang hati kering ni lah. Okay. Kan, pergi. Dan adalah dalam 4 orang ke 5 orang, termasuk 4 saudara dia tu kan, pergi, and then dah diberikan bekal lah, diberi garam, daging hitam yang dah dibacakan oleh perawat tu kan. Dia kata guna waktu kecemasan ni, dia kata guna waktu kecemasan, kalau keadaan dah tak terkawal, baling ni garam dengan daging hitam ni pada mak dia tu. Gitu kan. Menurut perawat tu, dia bagi landmark juga macam yang sebelum ni juga. Okay. Dia kata atas pukul 12 pergi pada satu kawasan rumpun buluh yang banyak. Kat situ
kat situ yang Allah Ta'ala bagi dia perasaan yang kuat kat situ. Kawan abang ni pergilah bawa torchlight kan, dengan 2-3 orang taiko-taiko ni kan, nak berdepan, nak cari mak dia yang dalam keadaan sedang dikuasai oleh makhluk lain kan. Aku masuk tak, nak masuk tu pun 2-3 kali sesat. Itu dah petanda dah tu. Petanda kehadirannya tu diketahui. Dan diorang ni masa sesat tu diorang azan lah. Dan lepas tu dapatlah cari jumpa kawasan Pembuluh tu. Memang ada mak kawan abang tu. Okey. Dalam keadaan mencangkung dan mencakar-cakar tanah. Allahu Akbar. Rambutnya pula dah, mak itu rambut ikat dengan getah. Dah terburai getah tu dah. Rambut dah merebang dah. Jadi kawan abang ni dia cubalah berinteraksi kan. Panggil mak. Oh mak, jomlah balik mak, dia kata kan. Mak ni Leman ni mak, jomlah balik. Tahu mak dia jawab apa? Tak apa mak kau, ini bukan mak kau, kata. Aku ni penunggu dekat kawasan Buluh ni. Lepas tu yang pakcik dia tu yang ada sekali tu teruslah naik angin. Kan? Dah lah kawan tu tak makan daripada pagi. Dia kata daripada pagi kakak dia tak makan, kau bawa, lepas tu kau bajet tu diri kau, dan kau menumpang tubuh dia. Jadi dia buat macam manusia lah. Dia lepas kemarahan tu terus dihamun je. Woi setan, dia terus macam tu. Woi setan, tu kakak aku lah, gitu kan. Jadi berbalas-balas apalah, berbalas-balas makian lah. Berbalas dialog lah antara pakcik dia dengan kakak dia tu kan. Dengan mak kawan abang tu. Sampai satu ketika dah runding tak boleh, kemudian bercakap pun dah tension punya nada. Jadi mak dia ni bertindak dulu. Bayangkan Syuk, dia punya kekuatan makhluk, dia boleh cabut sebatang buluh. Dia boleh cabut sebatang buluh dengan akar-akarnya sekali dicabutnya. Dan dihayun-hayunkannya buluh tu pada dia orang. Dia suruh balik, jangan mengacau aku, dia kata kan. Jadi masing-masing ni dah sampai ada yang terjatuh torchlight ni. Okey. Dan lepas tu dalam keadaan kelang kabut tu, alhamdulillah ada beberapa orang yang masih tenang lagi. Ya, kata orang yang tenang ni cakap azan ramai-ramai. Diorang puazan. Dia orang azan serentak ni. Buluh tu pun terlepas daripada tangan mak dia tu. Jadi mula-mula macam orang kepanasan. Sebab azan daripada hampir keseluruhan yang ada dalam rombongan tu. Kemudian pakcik itu paling garam dan apa tu. Garam mak dia, garam dan lada hitam tu pada mak dia. Dan masa tu Allah Ta'ala punya kuasa lah, keberanian seorang anak lah, demi mak dia kan. Kawan abang ni dia pergi menyelinap dekat belakang mak dia. Dia terus peluk belakang mak dia. Cakap, mak ni Leman mak, jom balik mak, gitu kan. Bila bersentuhan dengan anak dia terus benda tu. Tu pasal perawat tu cakap anak ni kena pergi. Mungkin perawat tu dah bacakan pendinding pada kawan abang tu. Sebab bila kawan abang peluk daripada belakang, terus mak dia respon, Man, mak lapar man. Terus normal mak dia. Mak dia terus normal. Kemudian dia orang pun balik lah. Dan dalam waktu nak balik tu pun tersesat juga 2-3 kali. So dia orang pun azad lah. Akhirnya selamat lah dia orang sampai ke rumah. Okey. Itulah kejadian yang berlaku pada kawan abang tu.
cerita yang berlaku pada mak dia. Tapi abang memang tabik lah. Sebab yang pergi tu bukannya orang-orang masjid kan, yang pergi tu orang biasa. Tapi ada keberanian. Orang kata sebab kawan pergi. Memang dari segi pengajarannya, waktu ni lah kita tahu siapa sahabat. Orang yang menyanggupkan diri, orang yang tak disangka. Orang yang dipandang sebagai tyco kampung, kecil lepak tembok, orang-orang ni akhirnya yang pergi masuk dalam hutan untuk selamatkan kawan-kawan abang rumah. Dia memang selalu orang yang macam ni bang. Dia suka tolong orang, yang saya perasan. Ya betul. Walaupun dia ni kadang-kadang orang pandang macam tak ada berapa standard, macam tak ada masa depan, tapi kalau orang susah dia lah yang bantu. Lagi waktu-waktu kalau kecemasan ni lah kan, waktu-waktu kecemasan ni dia orang ni yang sebenarnya mainkan peranan. Betul. Sorry nak tanya balik tadi, dalam anggaran berapa orang yang ikut masuk hutan tu? Tak silap apa, dalam 7 orang lah. Termasuk anak dia tu dengan pakcik tu 7 orang. 7 orang. Okey. Malam pukul 12 macam tu selepas pukul 12 betul. Okey, masuk hutan tebal dengan bawa torchlight je. Bayangkanlah. Tapi itu memang kecoh lah kilang kita orang selepas tu, seminggu lepas tu kecoh lah. Leman pergi cari mak dia. Memang cerita tu viral lah dekat kilang kita orang. Viral seorang anak kan. Banyak kita boleh belajar lah dari situ. Kasih sayang, setia kawan. Kan? Dan kita tengok kadang-kadang orang yang tak prihatin mempermain-mainkan orang kan, boleh buat bergurau pula dengan surat polis. Membuatkan ia memberi kesan yang tak dijangka. Hanya dengan gurauan, benda negatifnya lah. Jangan bawa bergurau benda-benda yang membabitkan polis. Yalah. Dia orang kalau tengah serius jangan gurau kan. Kadang orang ingat jadi serius benda tu, sebab padahal kita tengah serius kau main-main. Nanti dia ingatnya betul, jadi kes macam ni susah. Jadi kena ikut situasi lah. Nak bergurau tu ikut masa. Orang kata nak prank tu berpada-pada. Pada-pada ini tengok sampai jadi macam ni. Tapi saya macam bila dengar mak si Leman dia hilang sampai ke dalam hutan, jumpa pula di kawasan Buloh yang sedang mencangkung korek-korek tanah Allah. Meremang tadi masa abang cerita tu. Aduh. Tapi di mata anak dia tu mak dia. Yelah. Kasih sayang seorang anak tu. Kan. Jadi banyaklah pengajaran macam abang Adat sendiri cerita. Kadang masa tu kita ajak kawan, baru kita nampak siapa yang sanggup sama-sama kan. Tengok juga macam mana seorang anak ni kan, dia sayang punya mak dia. Kalau saya tu kan, bukanlah saya tak peluk, tapi risau juga kan. Kita pun baca-baca lah dari jauh kan. Nak terus datang peluk tu rasa macam alamak kan, takut bukan mak lagi masa tu. Tapi itulah nekatnya seorang anak yang kasihkan mak dia. Terus peluk mak dia pada belakang. Dengan izin Allah jugalah kan, terus. Dengan izin Allah. Cuma dalam keadaan lemah lah, sari suntuk tak makan. Yelah tu. Berpimpin lah, balik tu berpimpin. Dia tak lajar. Yang dia nampak kuat sebab ada benda yang tumpang. Fizikal dia sebenarnya, manusia ni bila dia punya badan lemah, benda tu masuk dan benda tu menunjukkan kekuatan dengan tubuh yang ditumpang. Tapi tuan punya badan tu dah lemah dah. Tapi lepas tu dia boleh cabut buluh tu lemah tak makan pun boleh cabut buluh. Yang cabut buluh tu yang sampai terjatuh torchlight tu. Terkejut. Kan? Tak sangka sampai boleh macam tu kuat dia. Okey, Abang Adat, terima kasih atas perkongsian 3 cerita yang sangat menarik pada saya. Kebelakangan ni pun kita banyak dapat cerita yang bagi saya old school, dan saya sangat berminat sebab dia punya perjalanan tu, dia punya jump scare tak macam cerita seram yang sekarang.
Tak tahu lah, mungkin faham tak apa yang saya cakap. Mungkin ada yang faham lah kalau kita tengok cerita seram, movie yang sekarang ni tak sama dengan lama. Walau yang lama tu dia tak banyak sangat sound effect yang terkejut, tapi dia berikan kita satu rasa suasana yang macam tak senang duduk sebenarnya. Ya, sebab lagi satu ni sebenar-benar kejadian. Dan kita dapat rasa getaran dia tu sebab kejadian yang benar-benar berlaku. Bukannya fiction. Betul. Okey Abang Haddad, sebelum kita akhiri video, macam biasa Abang Haddad, apa kata-kata mungkin Abang Haddad nak share ke, ataupun kalau bukan teguran, ucapan yang nak sampaikan pada viewer Santai Chill? Okey, seperti biasa, kita up lagi Santai Chill ni supaya orang lebih tinggi lagi daripada kedudukan yang mereka ada sekarang. Di mana sebenarnya bila mereka berada di tahap itu, bukan hanya kejayaan mereka, kejayaan kita semua, termasuk penonton yang menyokong, pendengar, subscriber, kejayaan kita semua. Betul bang. Itu saya sangat fresh pada saya ucapan abang tu, sebab saya tak pernah terfikir. Ya betul, kalau korang tak ada, Santai Chill ni takkan ke mana-mana geng. Atas sokongan korang, alhamdulillah. Walaupun ada lagi YouTuber yang subscribernya lagi tinggi pada kami, tapi kami sangat bersyukur kami ada subscriber yang berkualiti macam korang, sentiasa support dan menunggu video-video Santai Chill yang terkini. Okey Abang Haddad, terima kasih lagi sekali kepada korang. Lagi sekali diingatkan, jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Okey, yang mana nak join family Santai Chill lepas ni, boleh berbuat demikian. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.